Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu K. Kita nak masuk tajuk baru iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Tiga-tiga sekali. Okey, kenapa kita nak masuk tiga-tiga sekali? Sebab nama pun dah tahu 6. Jadi yang lain tu, yang basic, yang asas semua kita dah belajar masa kita tahun 4 dan tahun 5. Okey, tapi tak apa. Sebelum kita mula, kita ulang kaji sikit tentang tiga benda ni. Panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, jadi yang pertama adalah panjang. Jadi pastikan kamu ingat lagi apa dia punya unit-unit yang terlibat. Okey, jadi kita ada milimeter yang paling pendek lah. Okey, sentimeter yang biasa kita guna dekat pembaris. Meter, 1 meter ni kalau kamu perasan pembaris kuning yang panjang dekat kelas tu, siapa yang ada lah. Itu 1 meter. Okey, dan kilometer ni selalu di atas jalan raya. Okey, itu untuk panjang. Yang kedua adalah jisim. Unit yang ada adalah gram dan kilogram. Okey, yang ketiga isi padu cecair, mililiter dan liter. Gram ni lagi kecil daripada kg, ml lebih kecil daripada liter. Dan sebelum kita buat apa-apa soalan yang berkaitan dengan tiga tajuk ni, pastikan kita ingat ataupun kita ulang kaji balik apa perkaitan ataupun penukaran unit antara panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, jadi pastikan contoh kalau kilometer nak jadi meter kena darab. Kalau meter ke kilometer kena bahagi 1000. Kenapa 1000? Sebab 1 km sama dengan 1000 meter. Ini cikgu tak ada nak terangkan lebih-lebih lah. Sebab sepatutnya kamu dah memang kuat asas ini masa kita di tahun 4 dan tahun 5. Okey, gambar ini sekadar ulang kaji sahaja. Okey, jadi pastikan kamu ingat semua ni sebab nanti masa penyelesaian masalah akan ada soalan yang gunakan penukaran unit ni. Okey, jadi kita nak tengok sikit ukuran soalan-soalan ukuran untuk panjang. Okey, contoh kalau diberikan daripada 0 cm sampai ke sini, berapa panjang dia? Ini senang je lah. Okey, jadi kita boleh tuliskan 5.5 cm. Sebab dia berada di tengah-tengah. Okey, kalau soalan nak dalam cm sahaja, kita boleh tuliskan dalam bentuk perpuluhan ataupun kita boleh tuliskan 51/2 cm. Dari mana cikgu dapat 1/2 ni? Okey, kamu tengok. Perpuluhan 5 maksudnya 5/10. Ini kita dah belajar semasa perpuluhan dan pecahan masa kita tahun 4 dan tahun 5. Okey, sebab itu cikgu kata asas kita kena kuat. Basic kita kena kuat untuk kita nak jawab soalan-soalan dekat tahun 6 ni. Okey, jadi macam mana cikgu dapat 5/1/2? Okey, perpuluhan 5 ni 5/10, jadi cikgu mudahkan. Okey, untuk dapat 1/2. 5 ni yang kat sini lah. Nombor bulat kat depan ni, 5 cm. Okey? Ataupun kalau soalan tanya dalam milimeter. Kalau milimeter daripada cm nak jadi milimeter, kita darab 10. Okey, jadi kita dapatlah 55 milimeter. Okey? Contoh kedua masih lagi dalam panjang. Kali ni dia lain sikit. Dia tak mula dekat 0. Dia mula dekat 1. Okey, kesilapan yang selalu murid buat, dia akan terus jawab, oh cikgu, ini 3.5 cm ni. Soalan senang je, tapi dapat salah. Kenapa? Sebab kalau kamu jawab 3.5 cm, syarat dia kena mula dekat sini, 0. Tapi bila dia mula dekat 1, maksudnya kita boleh guna cara tolak. Okey, maksudnya 3.5 cm, kita tolak dengan 1 cm ataupun kita tengoklah. 1 cm ke 2 cm, ini 1 cm. 2 ke 3, 2 cm. Ada lagi separuh sini, perpuluhan 5 cm. Jadi mana-mana pun boleh. Cuma pastikan kalau dia tak mula dengan 0, jangan terus ambil jawapan yang akhir ni. Okey, jadi untuk yang gambar ini, jawapan dia adalah 2.5 cm. Ataupun kalau dia minta dalam bentuk nombor bercampur, kita boleh jawab 1/2 cm. Sama juga mana datang 1/2 daripada perpuluhan ni. Okey, kita tukarkan jadi 2, 5/10. Kemudian kita mudahkan. Okey, unit masih lagi dalam cm ya.
Ataupun kalau soalan minta dalam milimeter, kita darabkan dengan 10 untuk dapatkan 25 milimeter. Okey, tengok contoh jisim pula. Jisim ni selalunya berat barang lah. Okey, jadi kat sini kamu tengok. Kalau sini berapa dia punya jisim? Okey, kalau sini kita senang sikit sebabnya gambar pun clear, kita boleh dapat 3.6 kg. Okey, sebab setiap satu senggatan ini menunjukkan 100 gram. Okey, tapi kalau dia nak dalam kilogram, kita tukarlah. Contoh kat sini 3 kg dah ada, 100, 200, 300, 400, 500, 600 gram. Okey, jadi 600 gram tu kita ubah jadi kilogram dengan bahagi 1000. Sebab itu kita dapat 3.6. Okey, kalau dia minta dalam bentuk nombor bercampur, boleh juga. 3.6 kita tukar jadi 36/10 dan kita mudahkan. Tapi make sure unit masih lagi dalam kilogram. Okey, ataupun kalau soalan minta dalam gram sahaja, daripada kg tadi kita terus darab dengan 1000. Yang ini kita boleh guna cara arrow lah, cara anak panah. Cikgu dah ajar dalam tajuk perpuluhan. Kalau tak ada, kamu boleh rujuk video cikgu darab perpuluhan tahun 5. Okey, kalau kamu nak tengok cara arrow tu lah, cara anak panah tu. Okey, seterusnya kita tengok isi padu cecair. Okey, yang ini lebih kepada liquid lah, lebih kepada cecair. Kamu tengok setiap senggatan menunjukkan 100 mililiter. Jadi, tengok pada hujung air ini adalah 300 mililiter. Kalau dia minta dalam liter, kita terus bahagi 1000. Okey, kenapa 1000? Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kalau soalan minta dalam liter lah. Okey, ataupun kita boleh tukarkan 0.3 liter ni menjadi pecahan dalam unit liter. Jadi 0.3 boleh dapat 3/10. Okey, unit masih lagi dalam liter. Ataupun kalau soalan terus minta mililiter, tak ada masalah. Kita tengok sahaja pada gambar rajah dan kita boleh terus dapat jawapan 300 mililiter. Okey, selesai latihan. Maknanya daripada yang tadi kita nak aplikasikan kemahiran tadi dalam penyelesaian masalah yang melibatkan panjang jisim dan isi padu cecair. Okey, kita cuba tengok untuk panjang dulu. Baik, kamu tengok pada gambar rajah dia kata Encik Ali memandu dari Kampung Aman ke Kampung Setia. Kampung Aman ke Kampung Setia dengan menggunakan 4 liter petrol. Okey, maknanya 60 km ni, 60 km, dia gunakan 4 liter petrol. Berapakah isi padu dalam liter petrol yang digunakan bagi perjalanan dari Kampung Setia ke Kampung Damai dengan kelajuan yang sama? Okey, maksudnya kalau 60 km dia guna 4 liter petrol, kalau 75 km dia guna petrol banyak mana? Okey, yang ini kita boleh gunakan cara kadaran. Okey, maksudnya untuk perjalanan 60 km bersamaan dengan 4 liter, jadi kita cari dulu untuk 1 km. Okey, kita cari nilai untuk 1 dulu. Jadi untuk dapatkan 1 km, kita dapat 4/60. Okey, cikgu gunakan cara pecahan. Sebab per ini maksudnya adalah bahagi. Okey, dekat sini kita boleh mudahkan dengan bahagi 4 dan kita dapat 1/15 liter. Ini baru untuk 1 km. Soalan tanya Kampung Setia ke Kampung Damai. Maksudnya untuk 75 km. Kalau 1 km 1/15 liter, untuk 75 km, kita nak cari macam mana? Kita gunalah operasi darab. Okey, jadi kat sini, kamu nak bahagi 5 pun boleh. Bahagi 5 dululah. Okay, sebab 15 dengan 75 ni, belakang dia 5 boleh bahagi dengan sifir 5. Okey, ataupun cikgu terus bahagi dengan 15. Okey, jadi kita dapat 5 liter. Okey, jadi kalau 60 km, dia gunakan 4 liter petrol. Kalau 75 km, dia gunakan 5 liter petrol. Okey, maknanya tadi kita cari dulu untuk 1 km. Alright, kita tengok contoh untuk
penyelesaian masalah um, isi padu cecair. Okey, jadual di bawah menunjukkan isi padu air dan jisim gula yang digunakan untuk menyediakan sirap gula. Kalau air dia 1/2 liter, jisim gula dia adalah 250 gram. Berapakah isi padu dalam liter air yang diperlukan bagi 1 kilogram gula untuk menyediakan sirap gula dengan kemanisan yang sama? Yang ini pun kita boleh guna cara kadaran. Maksudnya untuk 250 gram, kita gunakan 2.5 liter. Macam mana cikgu dapat 0.5 liter? Sini. Sebab itu tadi kita buat latihan tukar-tukar unit tadi. Okey. 1/2 ni maksudnya 0.5. Okey, jadi kita boleh terus tukar jadi 2.5 liter. Kalau 1 kg, 1 kg cikgu ubah menjadi gram sebab cikgu nak dia dalam unit yang sama. Dekat sinilah boleh kita gunakan cara kadaran. Okey, kadaran ni dia cuma boleh melibatkan operasi darab dengan bahagi sahaja. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya kamu tak boleh kata, 250 gram nak jadi 1,000 kena tambah dengan berapa. Tak boleh guna tambah. Tolak pun tak boleh. Okey, kalau kita nak gunakan kadaran, dia sesuai darab dengan bahagi sahaja. Okey, jadi 250 nak jadi 1,000, kita darabkan dengan 4. Kalau pada unit jisim, kita darab 4. Untuk isi padu cecair pun, kita darabkan dengan 4. Jadi kita buatlah sedikit jalan kerja. 2.5 darabkan dengan 4. Kita akan dapat 10 liter. Okay, ini maksudnya kadaran. Kita nak tengok secara perbandingan. Okay, cara ini pun kita boleh guna juga. Okay, ataupun kalau tadi, cara yang awal tadi, daripada 250 gram, kita cari dulu 1 gram. Dah dapat 1 gram, baru kita darab dengan 1,000 gram untuk dapatkan 10 liter. Boleh juga. Tapi cara ni lebih mudah lah. Cara apa? Perbandingan. Okey, contoh seterusnya untuk jisim. Puan Murni ingin menjadikan sejenis kuih. Kuih itu memerlukan 1/2 daripada jisim sepaket tepung, 1/2 daripada tepung dan 75% daripada isi padu sekotak susu cair seperti rajah di sebelah. Jika Puan Murni menggunakan 3 kotak susu cair, berapakah jisim tepung yang perlu digunakannya? Baca sekali memang pening. Okey, tapi jangan risau. Kita keluarkan maklumat, kita buat sikit-sikit. Okey, jadi yang pertama, kita cari dulu isi padu sekotak susu cair yang telah digunakan. Bila dikata 75% daripada isi padu susu, maknanya kita ambil lah 75/100, kita darab dulu dengan 1,000 ml. Okey, 1 liter ni cikgu ubah jadi ml lah. Okey, dekat sini kita boleh dapat 750 liter. Okey, jadi untuk 1/2 jisim tepung ni, separuh lah daripada 1 kg ni. Maknanya 500 gram. Okey, jadi untuk 750 ml, dia gunakan 500 gram. Kalau soalan tanya 3 kotak susu cair, maksudnya 3 liter. Kita kena ubah menjadi unit yang sama. Jadi kalau 1 liter 1,000 ml, 3 liter bersamaan dengan 3,000 ml. Okey, soalan ini pun cikgu menggunakan cara perbandingan. Okey, ingat tadi cikgu kata dah perbandingan ni dia sama ada darab atau bahagi sahaja. Okey, jadi daripada 750 nak jadi 3,000, kita darabkan dengan 4. Macam mana cikgu tahu darab 4? Bahagi je lah. 3,000 bahagi 750, dapatlah 4. Okey, kalau untuk bahagian isi padu cecair, kita darab 4. Pada bahagian jisim pun, kita darab dengan 4. So, kita dapat berapa? 500 gram darab 4, 2,000 gram. Jadi, untuk 3 kotak susu cair, memerlukan 2,000 gram tepung yang perlu digunakan. Okey, tengok pada soalan. Soalan tak minta unit. Okey, dia tak minta sama ada gram ataupun kg. Jadi, dua-dua jawapan boleh kita terima. Kamu tulis 200 gram pun betul.
kamu tukar jadi kg pun betul juga. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu hari ini, dan cikgu harap kamu boleh jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah bagi panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.